cakap pasal kerajaan zalim. Dia macam ni je. Kita bercakap secara adil. Sekiranya, pertama sekali kita kena tahu, polis ada tanggungjawab dah. PDRM telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus, untuk mengawal keadaan agar tidak terjadi perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, itu tanggungjawab dah. Soal ada beberapa orang anggota polis yang mungkin pukul ke, tumbuk ke apa, itu soal individu tertentu. Apakah kita boleh hukum semua? Apakah dalam orang yang demonstrasi bersih itu tak ada seorang pun yang maki polis? Apakah orang dalam bersih itu tak ada seorang yang baling batu kepada polis? Adakah orang dalam bersih itu tak ada seorang pun yang sepak polis? Adakah dalam bersih itu tak ada seorang yang lari daripada polis bila polis suruh berhenti? Benda ni semua kena seimbang lah. Soal masalah-masalah individu dan peribadi itu soal kedua. Tapi adakah PDRM diperintah suruh tumbuk terus, suruh pukul terus? Tak ada. Mereka diperintah suruh bagi isyarat, berhenti, pulang. Hampa tak ada nak cakap. So satu. Kedua, siapa suruh hampa pergi bersih? Orang dah habaq jangan pergi. Dan ia dikategorikan penipuan yang haram. Jadi kita dah telah menzalimi diri kita sendiri dengan mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Sedangkan kata Nabi di dalam hadis yang sahih, la yuldagu mu'min fi min hujrin marratain. Tidaklah dispatuk seseorang mukmin itu daripada satu lubang dua kali. Kena dah dulu kan? Mai lagi lah ni. Adakah ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman? Masuk jatuh lubang dua kali kena sembok buat apa? Dah kalau kena sembok dulu dah lah ni tak payah pergi lah. Dan nak kena sembok juga esok. Wallahu a'lam. Sebenarnya kita menzalimi diri kita sendiri. Maknanya tomahan kononnya kerajaan tidak zalim kata peserta penyempurnaan itu tidak tepat, dan dari pandangan Islamnya memang tidak betul. Okey, dari sudut pandangan Islamnya, saya katakan secara adilnya, okey, sekiranya berlaku kezaliman bersifat individu, maka itu kezaliman yang bersifat individu. Tak boleh dijatuhkan ke atas semua sekali. Macam contoh peserta demonstrasi. Contoh yang buat polis, yang baling polis beberapa orang. Kita juga tak boleh judge semua peserta demonstrasi balun polis. Tak boleh. Okay, itu secara adilnya. Adapun untuk orang nak hukum pemerintah ini zalim, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketahuilah pemerintah telah mengeluarkan arahan. Orang yang melanggar arahan itu adalah orang yang zalim. Orang yang melanggar perintah itu adalah orang yang zalim. Dia tak ada cakap. Sedangkan perintah Nabi, usikum bitaqwallah wa sam'u wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah dan juga dengar dan taat. Begitu juga kata Nabi di dalam hadis yang lain, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu, apa kata Nabi? Falyasbir. Sesiapa yang melihat daripada pemerintah dia ada sesuatu benda yang dia tak suka, maka dia kena sabar. Nabi suruh sabar, bukan Nabi suruh tunjuk perasaan nak tak elok tu, menjerit-jerit, terlulung, terpekik-pekik. Jadi ini satu sikap perkara yang perlu kita muhasabah. Saya bukan bercakap pasal bersih saja, saya bercakaplah apa jua demonstrasi yang terdapat di sana kesemua ciri-ciri ni. Wallahu a'lam. Ini penggunaan dalil-dalil yang umum untuk tujuan-tujuan yang jelas bercanggah dengan syariat Islam. Kata Ali bin Abi Talib, kalimatul haq urida bihal batil. Perkataan yang benar tetapi inginkan daripada perkataan tersebut kebatilan. Dari sudut dalil tentang kewajipan solat, clear. Dalil tentang solat berjamaah, bagus. Dalil tentang berhimpun di hari Arafah, bagus, betul. Tetapi penghujahan, istidlal dipanggil, mengeluarkan hukum untuk mengharuskan demonstrasi dengan menggunakan kaedah kias kepada solat Jumaat, kepada solat jemaah tiap hari, kepada wukuf di Arafah. Ini satu kias yang jelas bercanggah dengan teori dan kaedah-kaedah kias. Masa ni saya minta semua ustaz-ustaz dan kata ulama-ulama atas pagar tadi ni yang duduk tengah-tengah bercakap dan bersuara. Sampaikan teguran yang ikhlas ini. Kita bercakap pasal agama. Saya bukan nak mengkritik dan nak menilai kedudukan, ketinggian ke, kerendahan ke, apa ke ilmu Tok Guru Aziz. Itu kita menghormati dia sebagai seorang tokoh ilmuwan. Tetapi apabila kenyataan seperti ini beliau keluarkan secara jelas, lagi terang, mana suara ustaz lain yang hamba kata bercakap bahasa Islam? Ini jelas kalau dalam kaedah qiyas totally tak kena langsung. Totally tak kena. Mana boleh qiyas solat berjamaah dengan demonstrasi? Adakah kita pergi solat Jumaat tu kita tunjuk perasaan kita? Pergi duk caci maki hamun. Mereka hanya melihat kepada demonstrasi dalam erti kata berkumpul
mereka tak melihat demonstrasi dalam erti kata tunjuk perasaan. Kita gandingkan kedua-dua perkara tersebut, antara berkumpul dan juga tunjuk perasaan. Kedua-dua perkara ini perlu diselaraskan. Sebab orang awam keliru. Orang awam menggunakan pendalilan ini. Orang awam memanfaatkan hujah-hujah ni. Jadi tak kena. Perlu diperbetulkan. Jadi saya minta mana-mana ustaz yang bercakap, orang tu literal ke, orang tu tak literal ke, minta ulas topik ni. Wallahualam.